Pelarasan tarif air domestik mulai 1 Februari. 200 penempatan parti dalam radar imigresen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pelarasan tarif air bagi pengguna domestik di Semenanjung dan Labuan bakal dilaksana bermula 1 Februari ini. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, pelarasan tarif itu bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan bekalan air. Keputusan itu juga hasil persetujuan semua Menteri Besar dan Ketua Menteri dalam Majlis Air Negara. Pelarasan melibatkan kenaikan purata 22 sen bagi setiap 1 meter padu atau 1,000 liter air yang digunakan dan kadar itu masih rendah. Malah tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 bagi setiap meter padu. Ia dijangka melibatkan kenaikan charge bil dalam julat antara RM1.60 hingga RM8 bagi setiap kediaman atau 5 hingga 27 sen sehari bagi penggunaan sebanyak 20 meter padu sebulan. Pelarasan tarif air tidak boleh ditangguhkan kerana akan menjejaskan kemampanan industri perkhidmatan air dalam jangka panjang sekaligus memberi impak terhadap kualiti perkhidmatan bekalan yang dinikmati rakyat. Pelaksanaan pelarasan tarif air itu juga berdasarkan keperluan serta permintaan kerajaan negeri. Melaluinya, operator air akan lebih bersedia untuk membuat pelaburan berterusan bagi membangunkan infrastruktur sistem bekalan air, antaranya untuk pembinaan atau menaik taraf loji rawatan air, membuat penggantian paip usang dan melaksanakan penyelenggaraan secara berkala. Bagi meminimumkan impak kenaikan ke atas bil air bulanan rakyat, operator bekalan air di setiap negeri disaran meneruskan inisiatif sedia ada dengan memberi bantuan kepada pengguna domestik secara bersasar, termasuk pemberian rebat kepada golongan B40. Baik, pelarasan tarif air bagaimanapun masih tertakluk kepada kerajaan negeri untuk melaksana atau menangguhkannya ke tarikh baharu. Keperluan itu mengambil kira pembekal perkhidmatan bekalan air yang majoriti dikawal selia kerajaan negeri. SPAN tetap bertanggungjawab memastikan kemampuan pihak operator untuk melestarikan perkhidmatan berkenaan. Justeru keputusan akhir pelaksanaan tarif air memerlukan komitmen negeri-negeri berkaitan. SPAN bagaimanapun boleh membatalkan lesen dan mengambil alih operasi operator berkenaan berdasarkan Akta 655, Seksyen 113 dan Seksyen 114. Tindakan itu sekiranya keengganan melaraskan tarif berkenaan membawa kepada pencapaian prestasi buruk di pihak operator, selain tidak mencapai sasaran KPI ditetapkan. Sementara itu, Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, pelarasan tarif air adalah munasabah serta memberi manfaat melalui tahap perkhidmatan bekalan yang lebih baik kepada pengguna. Beliau memberi jaminan pengguna dapat menikmati tahap serta kualiti perkhidmatan lebih baik. Setakat ini, 8 syarikat operator bersetuju membantu golongan B40 supaya tidak terkesan ekoran pelarasan kadar tarif tersebut, antaranya dengan melaksanakan pemberian rebat. Pelarasan tarif air wajar memandangkan infrastruktur bekalan itu perlu ditambah baik untuk bekalan air lebih berkualiti kepada rakyat. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Nazim Johan berharap pelaksanaan tarif baru itu tidak menjejaskan pengguna domestik terutama golongan B40. Saya rasa memang sudah tentu rebate diperlukan oleh B40 dan saya yakin benda ini adalah perlu dan perlu dilaksanakan dengan sesegera mungkin. Jadi saya harap di peringkat negeri perkara ini telah dibincang dan akan dilaksanakan sebaik mungkin bagi menentukan B40 tidak terkesan dengan sebarang kenaikan. Dengan adanya pelaksanaan tarif ini akan dapat membantu kita dari segi tadi sebagaimana saya cakap tadi membantu AKSB dalam menguruskan bekalan air di Kelantan dengan dapat kita memberi yang terbaik dengan sedikit pendapatan daripada pelaksanaan tarif kita akan dapat meningkatkan servis kita kepada pengguna di negeri Kelantan, insya-Allah. Saya harap isu ni
boleh meningkatkan kualiti air dari segi air tu tak cemar, air tu boleh laju sikit daripada sebab sebelum ni slow. Macam di rumah saya tu memang air tu memang slow. Jadi bila buat pelarasan ni kita tak sel lah benda-benda gitu. Kalau boleh tak sel lah, kalau boleh air tu lebih bersih, air tu laju sikit daripada biasa sebelum ni. Saya harap pihak berkuasa dapat menyelaras air lebih baik lah. Lepas tu benda tu pun bagus untuk penduduk-penduduk dekat negeri Kelantan ni. Jadi kenalah buat benda gitu. Selama ni air di Kelantan lagu mana? Ada setempat tu dia macam ada keruh, ada tempat molek-molek, ada tempat keruh-keruh. Jadi benda tu kena baikilah. Saya harap dengan pelaksanaan yang terbaru ni, moga kualiti air dapat dipertingkatkan dan juga dari segi perkhidmatan dari segi untuk kaunter dan untuk semualah yang terlibat dalam mengenai pelarasan ni lebih baik daripada ni. Mutu tu lagi dipertingkatkan. Tarif baharu air bagi kategori domestik di Negeri Sembilan dinaikkan 29%, iaitu pada kadar antara 16 dan 24 sen bagi setiap meter padu bermula 1 Februari ini. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata ia melibatkan 478,836 akaun dengan 409,219 daripadanya merupakan akaun pengguna domestik. Kali terakhir pelarasan dibuat pada 2002. Tarif baharu itu perlu bagi menampung peningkatan kos operasi air, membabitkan bahan kimia selain penyelenggaraan yang meningkat. Kalau kita lihat bahawa di kadar pertama yang 20 meter padu tu naik 29%, kadar 20 hingga 35 28%, dan lebih daripada 50 meter padu adalah 17%. Jadi apa yang penting bagi kita hari ini adalah peningkatan ini rasanya telah tidak naik telah 22 tahun dan rasional untuk dinaikkan, dan juga kita juga telah sedia maklum bahawa kos-kos yang telah 22 tahun ini telah meningkat dengan banyak. Beliau yang juga pengerusi Syarikat Air Negeri Sembilan berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Esko di Wisma Negeri. Perdana Menteri bersama 31 barisan ahli Kabinet menghadiri program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Madani 2024. Program 2 hari hingga esok turut dihadiri 15 jemputan khas. Pelaksanaannya selaras hasrat Perdana Menteri untuk menyampaikan mandat kepada semua anggota Jemaah Menteri dan kepimpinan tertinggi perkhidmatan awam mengenai hala tuju serta strategi kerajaan sepanjang tahun ini. Selain bagi jangka sederhana dan panjang, program turut membawa beberapa sesi wacana serta forum yang melibatkan pakar daripada sektor awam dan swasta, industri selain organisasi antarabangsa. Perdana Menteri memulakan kempen pengiriman poskad khas kepada Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres sebagai menyuarakan aspirasi rakyat Malaysia menuntut keadilan dan keamanan Palestin. Kementerian Komunikasi memaklumkan kempen turut disertai barisan jemaah menteri yang menandatangani poskad tertera ayat "We appeal for the UN to accept the state of Palestine as a full member, ceasefire now." Penghantaran pertama poskad khas ini dibuat melalui Wakil Tetap Malaysia ke PBB. Ia bagi menekankan peri pentingnya satu saluran diwujudkan untuk membolehkan rakyat Malaysia menyalurkan pandangan kepada PBB dalam memelihara keamanan dan keselamatan sejagat. Kuala Lumpur juga berharap agar inisiatif itu mendapat perhatian serius daripada Guterres untuk menerima Palestin sebagai ahli PBB dan segera menghentikan keganasan yang berlaku. Poskad boleh dibeli mulai esok di semua pejabat pos pada harga RM2 sekeping termasuk stem pracetak 90 sen. Orang ramai juga boleh membuat pembelian secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi Pos Malaysia Berhad.
Menerusi antara di Facebook, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, Malaysia sentiasa konsisten dalam memperjuang hak setiap rakyat Palestin. Ia termasuk mendesak agar negara itu diterima sebagai anggota penuh PBB. Penyertaan itu merupakan langkah penting dalam mengiktiraf hak-hak asasi mereka dan memperjuang penyelesaian konflik yang melanda negara itu. Sebanyak 220 kawasan di seluruh negara dikesan dijadikan penempatan pendatang asing tanpa izin parti. Jabatan Imigresen tidak berkompromi dan operasi gempur besar-besaran akan dilaksanakan secara berterusan. Jelas Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusoh, lokasi penempatan itu tidak kira sama ada dibina secara haram atau sah serta unit rumah atau bangunan yang disewa sebagai kediaman parti. Selain itu, premis perniagaan termasuk restoran dan apa juga bidang yang menggaji warga asing termasuk kawasan projek pembinaan. Daripada operasi yang dijalankan dari 1 Januari hingga semalam, seramai 3,262 parti ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Antaranya tiada pasport, tinggal lebih had masa dan membina penempatan haram. Dalam tempoh sama, imigresen telah menahan seramai 35 majikan yang menggaji parti di premis mereka. Datuk Ruslin berkata imigresen akan terus memperluas operasi mengesan majikan yang masih berdegil walaupun telah diberi amaran berkali-kali sebelum ini. Rakan muda, coba cerita murnimu. Rakan muda, oh yeah. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Kita kembali. Andalusia Travel and Tours memeterai memorandum persefahaman dengan Hong Leong Islamic Bank Berhad HLISB dengan menawarkan pembiayaan patuh syariah bagi ziarah umrah. Kerjasama itu memastikan pelanggan mempunyai akses kepada kaedah yang lebih mampu untuk membiayai ibadah umrah. Pengarah Andalusia Travel and Tours, Ida Rizwana Idris, optimis kolaborasi ini memanfaatkan pangkalan pelanggan yang lebih besar dengan menyediakan perkhidmatan kewangan yang holistik. Kita diberikan kelapangan masa untuk bersama-sama kedua belah pihak. Apa yang kita harapkan ialah supaya boleh membantu orang muda yang mula dah ada pendapatan tetap tetapi mereka nak pergi umrah dan perlukan bantuan dari segi penyusunan semulalah kewangan mereka. Jadi sebab itulah saya katakan bila kita ada kolaborasi dengan finance institution, institusi kewangan, mudahlah untuk mereka buat pembayaran secara bertangguh dengan pendapatan sedia ada. Beliau menyatakan demikian pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Andalusia Travel and Tours bersama Hong Leong Islamic Bank di Ibu Negara. Dua kategori pembiayaan ditawarkan HLISB, iaitu pembiayaan peribadi I dan akaun Pay and Save I yang memberi nilai tambah kepada pelanggan Islam. Tapi ini adalah kolaborasi pertama dengan Hong Leong Islamic dan saya rasa kita lihat Hong Leong Islamic Bank adalah satu institusi yang agak terbuka dari segi mereka bukan sahaja membenarkan pembiayaan tapi juga menggalakkan orang ramai menyimpan dahulu. Melalui pembiayaan kewangan ini dengan Hong Leong Islamic Bank, saya rasa perkara ini boleh jadi realiti. Andalusia turut berhasrat memperkukuh reputasi cemerlang sedia ada dengan mengekalkan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan secara aktif serta memperkasa umat Islam menunaikan kewajipan agama dengan lancar. Padu Hour, inisiatif terbaru bagi menggalakkan rakyat Malaysia mendaftar dalam sistem pangkalan data utama Padu. Ia berlangsung esok selama sejam mulai 12:30 hari. Jabatan Perangkaan memaklumkan kaunter fizikal akan dibuka bagi menerangkan dan membantu urusan pendaftaran secara kendiri atau melalui bantuan petugas. Penganjurannya dicadang 2 kali sebulan dengan mensasarkan semua warga negara dan pemastautin tetap berumur 18 tahun ke atas yang tinggal di negara ini. Orang ramai turut dipelawa menyertai program secara dalam talian. Setakat pukul 11.30 pagi tadi, seramai 1.18 juta rakyat telah mendaftar dalam platform berkenaan.
Jabatan Perangkaan turut optimis sasaran pendaftaran padu sehingga 2 juta individu menjelang akhir bulan ini mampu dicapai. Setakat ini, hampir 1.2 juta individu telah mendaftar dalam sistem berkenaan. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata sistem berkenaan berupaya menjadikan pembangunan negara lebih rancak seiring perkembangan teknologi terkini. Beliau juga memberikan peringatan agar setiap masyarakat yang telah mendaftar menjaga maklumat penting masing-masing, khususnya kata laluan. Pesanan saya kepada semua terutamanya warga emas password tu jagalah. Jaga password sistem padu ni macam jaga password ATM machine lah. Sebab password tu amat penting untuk tengok dari masa ke semasa kerana program yang akan dilaksanakan selepas ini akan berpaksi kepada sistem padu ini dan masing-masing boleh menyemak. Langkah pembaruan dan penyatuan fiskal oleh kerajaan bakal mengukuhkan lagi asas makroekonomi Malaysia. Pengurus Portfolio Kanan Equity Asia Manulife Investment Management, Keng Lin Tan berpandangan rasionalisasi subsidi serta agihan bantuan sosial membuktikan komitmen kerajaan madani memacu pertumbuhan ekonomi. Now is that some of the key measures recently is the economic tie-up between Malaysia and Singapore to try to set up the special economic zone and free trade economic zones. The other thing is they're trying to attract a lot of FDIs, being very business friendly and investor friendly. And the recent removal of capital or exemption of capital gain tax on unit trust is another sign that the government is actually very capital market friendly as well. Manulife IM menjangkakan ringgit akan kembali stabil tahun ini dipacu dua faktor, masing-masing jangkaan penurunan kadar Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan peningkatan dalam akaun semasa negara. Projek penggantian Aerotrain Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dimulakan semula serta-merta. Ia susulan pemeteraian perjanjian antara Malaysia Airports dan Alstom Transport System Malaysia Sdn Bhd Alstom serta syarikat usaha sama IJMC Pestec JV. Menerusi perjanjian berkenaan, Alstom, pengeluar peralatan asal OEM Aerotrain baharu, bertindak sebagai ketua penyelarasan projek. Syarikat itu juga bertanggungjawab memulakan semula projek dan menyelaras penghantaran 3 train baharu dan 2 laluan menjelang suku pertama 2025. Ini termasuk pemasangan penggerak penumpang automatik di beberapa lapangan terbang global. Kontrak baharu tidak termasuk operasi dan penyelenggaraan. Dijangka mencatat peningkatan kos yang dihadkan pada 15%, menjadikan kos projek kepada RM456.1 juta. Peningkatan disebabkan kos pegangan faedah, pertimbangan pertukaran asing, perbelanjaan mobilisasi semula serta yuran penyelarasan projek kepada Alstom. Uzbekistan berhasrat meneroka peluang kerjasama baharu dengan Malaysia termasuk bidang automotif. Duta Besar Uzbekistan ke Malaysia, Karomidin Gadoyev yakin terdapat potensi besar yang belum diterokai antara kedua-dua negara, terutama dalam hubungan ekonomi dua hala. Jelasnya, rundingan dengan beberapa pemain industri tempatan untuk mewujudkan projek pelaburan bersama sedang berjalan lancar. Menjelang akhir tahun ini, 3 syarikat tempatan bakal memulakan operasi di Uzbekistan berbanding 36 syarikat ketika ini. Beliau turut mengadakan lawatan Proton Tanjung Malim bagi membincangkan prospek kerjasama dalam industri automotif. Pertemuan bersama Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdullah, diharap memberikan hasil positif dan manfaat kepada kedua-dua negara. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 24 Januari 2024.